Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Syafiqah binti Rosli dari unit PISMP Pendidikan Awal Kanak-Kanak ambilan Jun 2018 semester 5. Baiklah, pada hari ini saya akan memperkenalkan projek inovasi digital yang telah saya bangunkan, iaitu projek inovasi digital yang diberi nama Jom Kenali Haiwan. Inovasi digital Jom Kenali Haiwan ini dibina bertujuan untuk membantu guru dalam mendidik murid membatangkan suku kata KV-KV, VKVK dan KV-KVK. Untuk pengetahuan hadirin, projek inovasi digital ini merupakan bahan bantu mengajar yang sangat interaktif dan sesuai dengan arus pendidikan masa kini yang berlandaskan pendidikan abad ke-21. Bahan bantu mengajar ini sesuai untuk murid prasekolah berusia 5 dan 6 tahun dan tidak dilupakan juga amat mesra pengguna bagi golongan orang kelainan upaya seperti murid-murid yang mengalami masalah pembelajaran seperti ADHD, lembam, juga sesuai untuk murid yang mengalami masalah penglihatan dan masalah pendengaran. Inovasi ini juga sesuai dengan murid yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza seperti gaya pembelajaran visual, auditory dan juga kinestetik. Projek inovasi Jom Kenali Haiwan ini dibangunkan melalui penggabungan media yang eklektik, iaitu terdiri daripada 7 media seperti Microsoft PowerPoint, Quizzes, Wix, Google Form, YouTube, Educaplay dan Story Jumper. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada navigasi. Terdapat 7 navigasi kesemuanya. Yang pertama ialah pengenalan. Yang kedua ialah video pembelajaran. Yang ketiga ialah latihan. Keempat ialah hubungi. Kelima ialah pautan. Keenam ialah penilaian. Dan yang terakhir ataupun yang ketujuh ialah maklum balas. Mengapa bahan inovasi digital ini dianggap sebagai interaktif dan praktikal untuk pembelajaran kanak-kanak? Hal ini demikian kerana dalam mencapai matlamat objektif pengajaran, iaitu mendidik murid membatangkan suku kata KV-KV, VKVK dan KV-KVK, guru menggunakan tema haiwan yang sangat sinonim dalam konteks kehidupan murid. Oleh itu, murid akan lebih mudah memahami isi pelajaran. Seterusnya, menggalakkan pembelajaran yang penuh bermakna. Inovasi digital ini amat sesuai dengan perkembangan murid kerana isi pelajaran disampaikan melalui fasa pemeringkatan, iaitu murid diberikan pendedahan mengenai asas ataupun konsep suku kata, bagaimana membatangkan suku kata KV, VKVK dan KV-KVK. Seterusnya, terdapat segmen latihan di mana dalam segmen latihan ini, murid membuat latihan dengan bimbingan guru. Guru akan memantau murid melakukan latihan. Di samping itu, guru juga akan membuat teguran dan memperbetulkan kesalahan murid secara langsung semasa melakukan aktiviti latihan. Latihan ini bertujuan untuk mengukuhkan pemahaman murid terhadap isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Seterusnya, selepas latihan, diikuti oleh pautan. Di dalam segmen pautan ini, terdapat beberapa video yang berkaitan dengan isi pelajaran yang disampaikan. Seterusnya, diikuti oleh segmen penilaian. Segmen penilaian ini berfungsi agar guru dapat menilai keberkesanan pengajaran guru di dalam bilik darjah. Seterusnya, membolehkan guru menilai prestasi semasa murid sama ada murid telah menguasai atau belum menguasai isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ketiga,
membolehkan guru merancang aktiviti susulan yang bersesuaian dengan perkembangan murid kerana setiap individu itu berkembang secara berbeza. Contohnya, melaksanakan aktiviti pemulihan, pengayaan dan juga pemulihan. Dan yang terakhir ialah maklum balas. Maklum balas ini merupakan satu borang yang boleh diisi oleh guru prasekolah ataupun dalam pasca COVID sekarang, kebanyakan murid tidak hadir di sekolah dan melaksanakan pembelajaran di rumah. Oleh itu, borang maklum balas ini turut boleh diisi oleh ibu bapa di mana guru dan ibu bapa boleh menilai kegunaan inovasi digital yang telah dibangunkan ini, sama ada fungsi inovasi digital ini dapat membantu meningkatkan pelajaran kanak-kanak di rumah dan di sekolah atau perlukan beberapa langkah penambahbaikan supaya inovasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan kepada orang ramai pada tahap yang maksimum. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada pengenalan terlebih dahulu. Di dalam pengenalan, saya telah memasukkan kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini menjadi panduan kepada saya untuk memilih kemahiran yang perlu diterapkan di prasekolah bagi kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun dan juga bagi kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran seperti lempam, ADHD, masalah penglihatan dan juga masalah pendengaran. Baiklah, bagi aktiviti kali ini, saya telah memilih salah satu tunjang dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan, iaitu tunjang komunikasi. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan atau lebih dikenali sebagai KSPK merupakan satu kurikulum yang digunakan oleh pendidik di prasekolah yang terdiri daripada 6 tunjang, iaitu tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, tunjang kemanusiaan, tunjang sains dan teknologi, tunjang fizikal dan estetika dan juga tunjang keterampilan diri. Keenam-enam tunjang ini amatlah ditekankan oleh pendidik untuk melahirkan insan yang seimbang dari pelbagai aspek bersesuaian dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Dalam blog ini, saya menekankan kepada tunjang komunikasi iaitu standard kandungannya BM 2.3.3 iaitu membaca perkataan dengan suku kata terbuka KVKV dan BM 2.3.4 iaitu membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup VKVK dan KVKVK. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan video pembelajaran. Baiklah, di dalam video pembelajaran ini, saya telah menyediakan 3 jenis video pembelajaran yang berbeza untuk ditonton oleh kanak-kanak. Baiklah, yang pertama diperbuat daripada PowerPoint, video kedua diperbuat daripada YouTube dan yang ketiga daripada Story Jumper. Video pembelajaran daripada PowerPoint dan juga Story Jumper telah saya lakukan dengan kreativiti saya sendiri, manakala video pembelajaran daripada YouTube saya ambil berdasarkan video orang lain daripada YouTube. Kita lihat yang pertama iaitu PowerPoint. Haiwan. Perkataan haiwan asalkan kata Yoko tidak kuda. Aryuhu and you know R-I-V Ar-era and Eva Rama Ar-era and
Ema, Rama, Rama, Keyoku, Arira, Pura, Keyoku, Arira, Pura, Pura, Bi-I, R-I-E, Biri, B-I, R-I-E, Biri, Biri. Perkataan haiwan berdasarkan suku kata Biri. Perkataan haiwan berdasarkan suku kata Jika, jika, ada, jika, Semoy, semoy, Liban, liban. Baiklah, jika dilihat di sini, contoh saya ambil membatang suku kata KV, KVK. Bagi perkataan lipan, L-I-Li, P-A-N, pan, lipan. Saya telah mewarnakan suku kata pertama iaitu L-I-Li dengan warna merah. Manakala suku kata kedua P-A-N, pan dengan warna hijau. Oleh yang demikian, murid dapat mengenal pasti bahawa satu perkataan iaitu lipan diperbuat daripada dua suku kata yang berbeza iaitu L-I-Li, P-A-N, pan, lipan. Seterusnya kita bergerak kepada video yang kedua, saya ambil daripada YouTube. Contoh perkataan kuda. K-U-K D-A-D-A, kuda. Murid dapat mendengar perkataan kuda dan murid dapat bersama-sama mengikut sebutan perkataan tersebut, iaitu kuda. Murid juga dapat mengenal bagaimana bunyi seekor kuda. Seterusnya, kita beralih kepada story jumper. Baiklah, jika dilihat berdasarkan aplikasi yang telah saya bangunkan iaitu
story jumper, saya telah mengintegrasikan dua tunjang dalam KSPK, iaitu tunjang komunikasi dan juga tunjang fizikal dan estetika, yang mana kita lihat kepada tunjang komunikasi terlebih dahulu. Saya telah memasukkan lirik lagu di dalam story jumper ini. Seekor labah-labah cuba panjat perigi. Baiklah, perkataan labah-labah di sini saya warnakan dengan dua warna, iaitu merah dan juga kelabu. Untuk membentuk satu perkataan labah-labah, kita perlukan dua suku kata. LA, suku kata pertama yang berwarna merah, dan juga BAH, bah, berwarna kelabu. Jadi perkataan labah diperbuat daripada dua suku kata, iaitu LA dan BAH, bah, menjadi labah. Jadi, dalam tunjang ini saya mengintegrasikan antara tunjang komunikasi dan juga tunjang fizikal dan estetika, di mana sambil murid menyanyi, mereka dapat menggunakan ruang di persekitaran mereka untuk menari mengikut lirik lagu. Keadaan ini akan meningkatkan kemahiran koordinasi segala aspek kecerdasan dalam diri murid. Contohnya, mengingati lirik. Kedua, memaksimumkan penggunaan ruang untuk melakukan gerakan seperti yang dinyanyikan. Ketiga, mengkoordinasi otot-otot besar dan otot-otot kecil seperti mata, tangan, kaki untuk melakukan pergerakan. Kaedah pengajaran secara didik hibur ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi murid untuk terus belajar, kerana mereka mula berminat dengan isi pelajaran yang disampaikan guru apabila pembelajaran ini tidak terlalu formal. Malah, guru menyelitkan unsur-unsur kecintaan didik hibur yang dapat memberi keselesaan dan persekitaran yang kondusif di dalam bilik darjah. Aku seekor anak di dalam hutan, bersia-sia tanah, lubang gemilang, minat sekali, berwarna kuning. Ada seekor burung namanya Nuri, terbang di awan, tinggi sekali. Siapa namanya? Burung apa ini? Burung apa ini? Burung apa nak? Saya seekor kuda kuat berlari, kencang berlari di padang pasir. Saya seekor kuda menawan sekali, hiburkan orang, hiburkan hati. Saya seekor anak muda, saya seekor anak bersama ramai. Baiklah, di sini kita dapat lihat bahawa background ataupun latar yang dipilih juga bersesuaian. Oleh itu, penggunaan haiwan-haiwan seperti kuda, ayam, laba-laba, arnab, nuri menarik minat kanak-kanak dan juga
background ataupun latar yang digunakan terdiri daripada warna-warna yang menarik menjadikan kanak-kanak tidak bosan dan semakin minat untuk belajar pengetahuan baru. Seterusnya, kita pergi kepada navigasi latihan. Latihan ini bertindak sebagai satu pengukuhan kepada murid supaya mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap pelajaran yang diajar oleh guru. Latihan yang disediakan ini dilakukan bersama-sama antara murid dan guru, di mana guru bertindak sebagai pemudah cara dan pembimbing kepada murid. Terdapat 3 latihan yang disediakan. Ketiga-tiga latihan ini menggunakan aplikasi EducaPlay. Baiklah, kita lihat yang pertama. Murid perlu membaca kehendak soalan terlebih dahulu sebelum memulakan aktiviti latihan. Tajuk ketiga-tiga latihan yang disediakan ialah Siapa Saya? Jangan lupa baca soalan terlebih dahulu, jawab soalan dengan lengkap dan kemudian klik butang hantar. Baik, mari kita lihat aktiviti latihan yang disediakan. Aktiviti ini sesuai untuk murid yang menghidapi masalah pembelajaran seperti ADHD dan juga lembam. Dan bagi murid-murid yang menghadapi masalah penglihatan, di mana berdasarkan audio yang dimainkan ini, murid dapat mendengar perkataan yang disebutkan berdasarkan audio. Oleh itu, murid dapat menulis perkataan yang disebutkan di dalam silang kata ini. Silang kata ini perlu dilengkapkan, iaitu sebanyak 9 jenis haiwan yang disediakan. Tulis di sini. A-R-N-A-B, nab, arnab. Dengan itu, guru tahu bahawa murid telah menguasai isi pelajaran. Semasa murid menulis perkataan arnab, sekaligus murid boleh mengeja perkataan arnab. A-R-R-N-A-B, nab, arnab. Terusnya perkataan kedua, gajah. Ketiga, tupai. Keempat, rubah. Kelima, B-A-D-A-K, badak. Badak. Sambil murid menulis, secara tidak langsung murid dapat mengeja perkataan yang mereka dengari. Tikus. Titik. Ke-8. Kuda. Ke-9. Ayam. Baik, murid telah melengkapkan kesemua. Jadi murid perlu melihat semula adakah setiap ejaan yang didengar itu betul berdasarkan kotak yang terdapat dalam silang kata ini. Klik check. Betul. Apabila semua jawapan ini betul, maka guru tahu bahawa apabila jawapan yang dikemukakan oleh murid ini mendapat jawapan yang apabila jawapan yang dikemukakan oleh murid ini semuanya betul, maka guru tahu dan faham bahawa murid telah menguasai isi pelajaran.
Seterusnya kita lihat kepada teka silang kata yang kedua. Teka silang kata yang kedua ini sesuai untuk murid yang menghadapi masalah pembelajaran seperti ADHD dan lembam, dan juga murid yang menghadapi masalah pendengaran, di mana mereka dapat melihat haiwan ini dan menulis haiwan ini dalam silang kata yang disediakan. Arnab, kedua. Gajah. Seterusnya, ketiga, badak. B-A-B-A-K, badak. Seterusnya yang keempat, tikus. T-I-K-U-S, tikus. Seterusnya yang kelima, tupai. T-U-P-A-I, tupai. Yang keenam, itik. I-E-T-I-K, itik. Yang ketujuh, rubah. R-U-R-B-A-H, rubah. Yang ke-8, kuda. K-U-K-D-A, kuda. Yang ke-9, ayam. A-R-Y-A-M, ayam. Murid meriksa terlebih dahulu sebelum klik butang semak. Baik, apabila murid mendapat semua jawapan betul, guru tahu bahawa murid telah mengerti bagaimana membatangkan suku kata KV-KV, V-KVK dan KV-KVK. Maka hasil pembelajaran yang dihasratkan telah tercapai. Di sini papan setelah klik check ataupun semak, papan skor akan muncul. Papan skor ini secara tidak langsung menjadi penyuntik semangat dan motivasi kepada murid untuk meningkatkan pengetahuan dan mendapat skor yang tertinggi. Mereka akan berlumba-lumba dan ini menjadi satu motivasi intrinsik kepada mereka untuk bersaing dengan rakan sebaya yang lain. Seterusnya, yang ketiga ialah padankan gambar dengan perkataan yang sesuai. Ulat. Ayam. Ini merupakan gambar badak. Ini merupakan R-A-R-A, M-A-M-A. R-A-R-A, M-A-M-A. Rama-rama. Ini ialah kuda. Kuda. Dan ini merupakan gajah. Dan yang terakhir ialah tupai. Okay. Murid, apabila mereka mendapat markah penuh, ini membuktikan bahawa mereka telah menguasai isi pelajaran yang telah disampaikan di dalam bilik darjah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada hubungi. Hubungi, okey, di sini masukkan nama, letak nombor telefon, email semua. Kalau ada sebarang persoalan mengenai inovasi ini, boleh kemukakan atau mengajukan soalan melalui menghantar email, masukkan nama dan letak apa mesej yang ingin disampaikan kepada pihak saya lah untuk kami jawab soalan berkaitan inovasi ini. Seterusnya, pautan. Okay. Pautan ini ialah video-video pembelajaran yang berkaitan dengan isi pelajaran disampaikan oleh guru. Okay, contoh.
Baiklah, jika objektif pengajaran yang ingin sampaikan mendidik murid untuk membatangkan suku kata KV-KV, VKVK dan KVKVK. Contoh, KV-KV kuda, VKVK ikan, KV-KVK arnab. Itu sebagai contoh. Jadi, selain daripada mereka belajar tentang bagaimana membatangkan suku kata dan belajar tentang perkataan, mereka juga secara tidak langsung memperoleh pengetahuan bagaimana untuk membunyikan haiwan-haiwan tersebut berdasarkan video sokongan yang disediakan. Yang kedua, itu yang kedua dan ini yang ketiga. Guru prasekolah ini mengajar tentang haiwan darat. Jika kita lihat berdasarkan video ini, guru menggalakkan inquiry dalam diri murid, iaitu guru menggalakkan murid untuk meneroka. Guru juga sentiasa bertanya kepada murid untuk menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif dalam mencari jawapan kepada persoalan tersebut. Guru juga mengemukakan soalan kepada murid untuk menggalakkan murid berfikir secara kreatif dan kritis dalam mencari jawapan yang sesuai berdasarkan soalan yang diajukan oleh guru. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada penilaian. Dalam segmen penilaian ini, saya menggunakan 3 jenis penilaian. 3 jenis aplikasi yang digunakan untuk mina penilaian ini. Yang pertama ialah Google Form. Yang kedua adalah Educaplay dan yang ketiga ialah Quizizz. Kita lihat yang pertama. Di atas ini merupakan maklumat umum yang perlu diisi sebelum menjawab soalan. Jadi murid boleh melengkapkan soalan ini dan penilaian ini digunakan oleh guru untuk menilai prestasi semasa pelajar terhadap pelajaran. Kedua, menilai keberkesanan guru dan yang ketiga, menyediakan aktiviti yang sesuai dengan perkembangan murid, iaitu aktiviti pengayaan, pemulihan. Baiklah, ini soalan Google Form. Seterusnya soalan daripada Educaplay. Ini ialah soalan padankan perkataan dan juga gambar. Jadi murid boleh padankan perkataan dan juga gambar. Ayam. A-R-Y-A-M, yam. Ayam. Okey, betul. Seterusnya gajah. Gajah. Okay. Seterusnya tape. Betul. Seterusnya tupai. Okay, betul. Seterusnya ikan. Seterusnya kuda. Seterusnya itik. Dan seterusnya rama-rama. Okey. Jadi murid dapat menjawab dengan betul semua soalan, bermakna murid faham isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Baiklah,
Seterusnya kita lihat kepada aktiviti penilaian yang ketiga. Aktiviti penilaian yang ketiga ini dibangunkan berdasarkan aplikasi Quizizz. Dan soalan-soalan yang dibina ini berdasarkan isi pelajaran yang telah diajarkan oleh guru kepada murid. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada maklum balas. Antara kaedah yang telah saya gunakan dalam menilai kebolehgunaan inovasi digital yang telah saya bangunkan adalah melalui kaedah uji lari dan kajian rintis. Okay. Berikut merupakan Google Form yang telah saya gunakan untuk membuat uji lari. Ini merupakan maklumat asas, contoh nama murid, kelas, nama guru, ibu bapa ataupun penilai dan kategori penilai dan nombor untuk dihubungi. Okey, saya buat contoh dulu untuk anda lihat. Contoh nama saya Alia. Okey. Kategori ialah sebagai guru. Okey. Dan nombor untuk dihubungi ni letak nombor telefon saya. 1380. Okey. Okey. Jika kita lihat di sini, ini merupakan MCQ ataupun multiple choice question yang mana ibu bapa, guru ataupun penilai dikehendaki untuk memilih salah satu daripada butang jawapan yang disediakan. Berdasarkan data yang telah diisi oleh ibu bapa ataupun guru, saya akan membuat kaji selidik terhadap maklum balas guru dan ibu bapa supaya saya dapat mengekalkan kekuatan inovasi, meminimumkan kekurangan inovasi dan melaksanakan strategi penambahbaikan supaya bahan inovasi ini mampu membantu murid membatangkan suku kata KV-KV, VKVK dan KV-KVK dengan lebih mudah dan efisien. Baik. Berdasarkan grade-grade yang telah dinilai oleh ibu bapa dan telah dikemukakan oleh guru terhadap konstruk yang telah saya pilih, contohnya konstruk kandungan ataupun pengisian, konstruk pedagogi, konstruk kualiti media dan juga kreativiti package. Saya akan melakukan analisis terhadap kesemua konstruk yang telah disebutkan. Analisis ini sangat penting bagi membantu saya untuk meningkatkan mutu kualiti inovasi digital agar dapat berfungsi pada kadar yang maksimum. Okey. Contoh, saya tulis di sini sangat setuju. Di sini setuju. Ini memuaskan.
Memuaskan. Setuju. Ini ialah konstruk pertama, iaitu konstruk pengisian ataupun kandungan. Dan setelah selesai, okay, ibu bapa atau guru perlu mengisi konstruk pedagogi pula. Contohnya, sangat setuju. Okay. Okay. Setuju. Baik, ini merupakan konstruk yang kedua, iaitu konstruk pedagogi. Seterusnya, konstruk ketiga ialah konstruk kualiti media. Okay. Ini ialah konstruk ketiga dan konstruk yang terakhir ialah konstruk creativity package. Setelah lengkap mengisi keempat-empat konstruk ini, ibu bapa atau guru perlu mengemukakan kekuatan inovasi ini berdasarkan pemerhatian mereka. Contohnya, menggunakan gambar, teks dan ilustrasi yang menarik. Yang menarik. Okay. Contoh kelemahan, kurang menggunakan audio. Contoh langkah penambahbaikan, menggunakan lebih banyak aktiviti. Aktiviti menyebut. Ini sebagai contoh ya. Okay. Setelah melengkapkan kesemua data yang diperlukan, guru ataupun ibu bapa perlu klik submit. Okay. Setelah data dihantar, saya akan menganalisis data yang telah dikemukakan oleh guru dan ibu bapa supaya bahan inovasi yang dihasilkan berfungsi pada tahap optimum dan membolehkan murid belajar dengan lebih mudah dan efisien. Sekian, terima kasih.